Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari IPG Kampus Darul Aman akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB yang berfokus kepada bahasa Melayu bagi tahun 3 semester 2 yang kami telah pelajari pada semester ini. Baiklah, lebih molek sekiranya saya memperkenalkan diri dahulu berserta ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang pelajar mengajar bahasa Melayu, iaitu yang pertama Alia binti Mustafa, yang kedua saya sendiri Nur Khairinisa binti Udin dan yang ketiga Nurul Izzati binti Abdul Rahman. Baiklah, model KPPB mengajar bahasa Melayu yang kami pelajari pada semester ini ialah big idenya penghayatan ilmu dalam era digital memacu transformasi pendidikan negara. Kita lihat 5 subjek ataupun kursus yang telah kami ambil pada semester ini, iaitu yang pertama BMMB 3103 penulisan kreatif sastra kanak-kanak, yang kedua BMMB 3143 asas penyelidikan dalam pendidikan, yang ketiga BMMB 3123 semantik bahasa Melayu, yang keempat BMMB 3113 perkamusan peristilahan dan penterjemahan bahasa Melayu, dan yang kelima BMMB 3132 iaitu pendidikan inklusif, yang mana kita dapat lihat bahawa 5 kursus ini berfokus kepada bahasa Melayu iaitu major subjek kami. Baiklah, saya teruskan pula dengan hasil pembelajaran subjek khusus. Yang pertama adalah BMMB 33 iaitu semantik bahasa Melayu. Seterusnya ialah BMMB 3103 iaitu penulisan kreatif sastra kanak-kanak. Yang ketiga ialah BMMB 3132 pendidikan inklusif, dan hasil pembelajaran khusus yang keempat iaitu BMMB 313 perkamusan peristilahan dan penterjemahan bahasa Melayu, dan hasil pembelajaran khusus yang terakhir iaitu BMMB 3143 iaitu asas penyelidikan dalam Essential pendidikan. question ataupun soalan pencetus idea. Yang pertama, bagaimana anda mendapatkan maklumat secara maya untuk menghasilkan teks kreatif kanak-kanak dan mempersembahkannya dengan menggunakan bahan multimedia yang sesuai secara kreatif? Yang kedua, sejauh manakah pembentangan kumpulan yang dipersembahkan menunjukkan penghayatan ilmu dalam era digital bagi memberi justifikasi terhadap hasil karya kreatif? Yang ketiga, sejauh manakah penghayatan ilmu dalam era digital membantu pelajar menilai masa depan perkamusan di Malaysia? Yang keempat, sejauh manakah penghayatan ilmu dalam era digital dapat meningkatkan kualiti penyelidikan pendidikan bagi memacu transformasi pendidikan negara? Dan yang terakhir, sejauh manakah penghayatan ilmu dalam era digital dapat meningkatkan pengetahuan guru dalam pendidikan inklusif di Malaysia? Baiklah, kita akan teruskan dengan melihat pengalaman berdasarkan perkara atau kursus yang telah kami pelajari. Baiklah, saya akan mulakan dengan kursus yang pertama iaitu BMMB 3113 perkamusan peristilahan dan penterjemahan bahasa Melayu. Saya berfokus terus kepada pembinaan pantun. Baiklah, model yang saya gunakan ialah model 6C pembelajaran bermakna iaitu critical thinking, character, citizenship, collaboration, communication dan juga creativity. Baiklah, apa perkaitan pembinaan pantun dengan subjek ini? Baiklah, yang mana kita tahu pantun ini ialah menggunakan bahasa-bahasa klasik khususnya dalam pembinaan pembayang pantun itu sendiri. Maka dengan adanya digital pada hari ini iaitu PRPM yang dikeluarkan oleh DBP sendiri, kami menggunakan platform ini untuk membina pantun atau merujuk perkataan-perkataan yang lama untuk diguna pakai dalam pembinaan pantun. Sebagai contoh, perkataan berantau yang bermaksud sejenis perahu sungai yang digunakan dalam bahasa Melayu klasik dahulu. Jadi kita nampak perkaitan perkamusan subjek dan saya gunakan dalam pembinaan pantun. Dan Alhamdulillah, saya dinobatkan sebagai pemantun terbaik dalam pertandingan pantun anjuran Universiti Malaya yang dianjurkan pada 19 hingga 21 Mei baru-baru ini. Baiklah, kita lihat bagi subjek yang kedua iaitu BMMB 3143 iaitu asas penyelidikan dalam pendidikan. Saya menggunakan ilmu subjek ini dalam membuat rujukan tugasan dan juga pelaksanaan penyelidikan. Model yang saya gunakan ialah model pembelajaran 5E iaitu exploration, explanation, elaboration, evaluation dan juga engagement. Baiklah, saya melalui kursus ini, pembelajaran ini, saya mengetahui penggunaan Google Scholar bagi saya menyiapkan proposal penyelidikan saya yang perlu disiapkan
perlu dibentangkan pada semester ini iaitu bertajuk Tahap Pencapaian Akademik dan Keterampilan Kepemimpinan terhadap pelajar aktif kurikulum iaitu berfokus kepada pelajar seni bahasa. Begitu juga dengan pada subjek ini juga saya dapat mempelajari cara membuat rujukan tugasan dengan lebih tepat. Saya telah menerapkan model 3E dalam pengalaman sepanjang saya menjalani kursus penulisan kreatif sastra kanak-kanak. Model 3E ini terdiri daripada Engage, Enhance dan Extend. Engage ialah berfokus pada matlamat pembelajaran dan menyelesaikan aktiviti yang bertempoh menggunakan alatan teknologi dan terlibat secara aktif dalam kelas. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sajak, kami perlu menyenaraikan maklumat mengenai ciri-ciri sajak secara berkumpulan menggunakan internet. Yang kedua ialah enhance, iaitu mengaplikasikan perkara yang telah dipelajari tentang sajak, iaitu cara untuk mendeklamasikan sajak dan menambahkan lagi pengetahuan dengan menonton video mendeklamasi sajak di YouTube. Dan baru-baru ini juga saya juga telah diminta untuk mendeklamasikan sajak di Sekolah Praktikum 1 bersempena Minggu Bahasa. Dan yang ketiga ialah extend, iaitu perluasan teknologi dapat membantu menghubungkan pembelajaran dalam kuliah dengan pengalaman hidup seharian sebagai seorang guru pada masa hadapan. Sebagai contoh, saya dapat mengaplikasikan ilmu tersebut untuk mencipta sajak yang baharu dan bersesuaian dengan tema PDP. Bagi subjek semantik bahasa Melayu, kami diminta untuk menghasilkan satu teks kreatif iaitu cerita kanak-kanak menggunakan teori semantik yang sesuai. Teks kreatif itu telah kami cipta secara digital dengan menggunakan Google Slide. Oleh itu, saya telah menerapkan model 6C bagi pengalaman dalam melaksanakan tugasan ini. Yang pertama ialah collaboration, iaitu bekerjasama dengan ahli kumpulan saya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, communication, iaitu berkongsi pendapat dan pandangan bersama ahli kumpulan yang lain apabila terdapat sebarang kekeliruan. Dan yang ketiga, critical thinking, menggunakan kemahiran berfikir secara kritis yang dapat membantu kumpulan kami dalam mencipta dan menulis sebuah teks karya sastra kanak-kanak yang baik dan kreatif. Dan yang keempat, character, tingkah laku, fikiran dan emosi yang berkaitan dengan prinsip integriti dan moral. Contohnya, kami menyelipkan unsur nilai murni dan pengajaran dalam cerita yang kami hasilkan. Kelima, citizenship, mempunyai semangat patriotisme dan mempunyai identiti nasional, iaitu kami menyesuaikan cerita kanak-kanak tersebut dengan cerita rakyat di Malaysia, iaitu cerita haiwan. Dan yang keenam, creativity, iaitu kami kreatif dalam menghasilkan sebuah cerita dan dalam menghasilkan sebuah persembahan yang baik. Baik, seterusnya adalah pendidikan inklusif. Bagi pendidikan inklusif ini, saya menggunakan model pembelajaran murid. Model pembelajaran murid ini terdapat 3 perkara utama, iaitu yang pertama perhubungan, yang kedua aspirasi dan yang ketiga belajar cara belajar. Baik, yang pertama perhubungan. Perhubungan ini maksudnya asas sosial yang penting bagi semua manusia. Maksudnya di sini hubungan antara pelajar dan juga pensyarah untuk sama-sama menambahkan ilmu tentang pendidikan inklusif. Pensyarah membantu pelajar dan juga pelajar menanyakan apa-apa sahaja yang tidak diketahui tentang kursus ini. Dan seterusnya aspirasi. Aspirasi ini merupakan kesungguhan seorang pelajar untuk mengetahui kursus ini dengan lebih dalam atau dengan lebih lanjut. Seterusnya adalah belajar cara belajar. Belajar cara belajar ini adalah pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran. Maksudnya di sini tanggungjawab seorang pelajar ini sendiri untuk membuat kajian atau membuat research tentang kursus ini supaya mereka dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan mereka dan meluaskan lagi bidang dalam pendidikan inklusif ini. Contohnya program pendidikan inklusif itu sendiri. Jadinya pelajar akan lebih mengetahui dan boleh mengaplikasikan ilmu pengetahuan ini dalam masa akan datang. Khusus yang seterusnya iaitu penulisan kreatif sastra kanak-kanak yang melibatkan model reka bentuk pembelajaran. Model ini melibatkan 4 perkara penting, iaitu yang pertama pemanfaatan kemudahan digital, yang kedua rakan pembelajaran, yang ketiga persekitaran pembelajaran dan yang keempat amalan pedagogi. Baik, untuk yang pertama iaitu digital, maksudnya di sini pelajar itu sendiri menggunakan platform digital untuk meneroka ataupun mengetahui lebih lanjut tentang kursus ini. Dan yang seterusnya iaitu rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran maksudnya di sini pelajar menggunakan rakan pembelajarannya untuk mengetahui ataupun untuk mendalami penulisan sastra ini
dengan lebih mendalam yang melibatkan pensyarah, melibatkan rakan-rakan sekelas, melibatkan rakan-rakan yang mengambil kursus yang sama. Jadi pelajar ini mengambil tahu tentang kursus ini berdasarkan rakan-rakannya, rakan-rakan pembelajarannya. Seterusnya adalah persekitaran pembelajaran, iaitu pensyarah ataupun komuniti. Maksud di sini pelajar itu sendiri menggunakan persekitarannya untuk memahami kursus ini dengan lebih lanjut. Dan yang keempat adalah amalan pedagogi. Amalan pedagogi ini bermaksud memberi peluang kepada pelajar itu sendiri untuk memilih cara ataupun strategi ataupun teknik yang digunakan oleh pelajar, menggunakan teknik pembelajaran yang sesuai untuk memahami kursus ini dengan lebih baik. Seterusnya adalah refleksi dan kesimpulan. Kebaikan yang diperolehi daripada projek KPPB ini, itu yang pertama adalah dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru kerana tidak pernah melaksanakan projek KPPB ini sebelum ini. Dan yang kedua, memupuk sifat bekerjasama dan bertukar-tukar pendapat. Dan yang ketiga, menambah lagi pengetahuan tentang penggunaan teknologi. Dan yang keempat, iaitu dapat mengembangkan lagi daya pemikiran setiap pelajar. Terdapat beberapa pengetahuan baharu yang kami peroleh dalam menjalani kursus-kursus ini. Yang pertama, melalui pelaksanaan KPPB, pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam berkaitan strategi pelaksanaan dan pengurusan projek. Yang kedua, pelajar dapat mengaplikasikan ilmu baharu sewaktu di sekolah. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengetahui cara untuk menghasilkan sebuah projek seperti menghasilkan sebuah modul supaya lebih tersusun dan lebih teratur. Dapat 3 cadangan penambahbaikan, iaitu yang pertama, perlu merujuk orang yang lebih pakar dan arif untuk melaksanakan projek ini supaya lebih teratur dan mantap. Yang kedua, membuat perancangan awal berkaitan dengan projek KPPB ini. Dan yang ketiga, melaksanakan KPPB secara mendalam agar dapat memberi keberkesanan dalam pendidikan. Sekian, terima kasih.